Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So jika audio jelas, boleh tolonglah maklumkannya kepada saya. Share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. So tajuk kita hari ini adalah Najib akan kembali sebagai PM, dan ini adalah satu ulasan pencerahan dari saya. So ada sebab saya mengutarakannya, sebab antaranya perbincangan yang telah saya adakan dengan beberapa pemikir yang cuba melakukan jangkaan jangka panjang politik negara ya. So biar saya jelaskan. Sekarang ini kita telah melakukan perbualan dengan ramai pihak ya, Cina, Melayu, India malah, tapi lebih kepada Cina dengan Melayu, dan khususnya kepada mereka yang menyokong PH dan BN ya. Sukar nak cari ya, tapi kalau cari jumpa Melayu lah, Melayu. Sukar nak cari, tapi kalau jumpa okey, tanya ya, perasaan mereka fras ke. So rata-ratanya ramai fras, banyak benda mereka fras. Tapi ada satu perkara yang bila kita tanya, mereka pun tidak mempunyai jawapan yang jelas, iaitu selain dari Anwar, kalau awak masih sokong PH tetapi awak fras, jadi siapa harus jadi Perdana Menteri? So kita lontarlah nama. Kalau saya lontar dari PH ya, saya lontar Khalid Samad. Mereka kata tak. Kalau kawan-kawan saya yang lain yang pemikir ni, ada juga yang dari ahli politik, mereka lontar nama lain, seperti ada lontar Rafizi Ramli, ada yang lontar ya macam-macam nama lah ya. So dia lontar, semua tetap. So untuk menyelamatkan negara, memperbaiki keadaan, pentadbiran yang lebih ikhlas ya. Begitu juga kemudian kita lontarkan nama orang UMNO. Kita lontarkan Zaid Hamidi, Hishamuddin, tak tolak. Kemudian kita kata, bagaimana jika Perikatan Nasional? Okey, lagi dia orang tak nak. Kita lontar nama pemimpin utama dia, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, tak nak. So kita pergi level seterusnya. Kita pergi contohnya Dr. Sam. Dr. Sam ada peminat, even di kalangan Melayu yang sokong PH. Sukar nak cari ni Melayu yang sokong PH ni di kawasan ini, tapi dia peminat. Bila kita kata, saya kata Hamzah Zainuddin, ada yang okey, ada yang tak okey lah, tapi ada yang okey. So kemudian kita lontar nama Najib. Dalam 10 kita tanya, 10 okey, termasuk ya, dan saya ulang ya, termasuk ya Cina penyokong PH. So kita tanya mengapa? Bukankah dulu korang menentang Najib sokong DAP? Dia kata itu dulu, tetapi melihatkan keadaan sekarang, kita terkenang kembali zaman Najib, kestabilan yang ada, the feel good factor yang ada, dan kemesraan bersama China. Dari sudut perniagaan, ekonominya malah lebih stabil. Banyak benda yang saya terkejut dengar dari masyarakat Cina. Kalau korang tak percaya, start esok korang pergi jumpa kawan-kawan Cina semua, tanya satu hari nanti Najib kembali macam mana. Okey. So nampaknya sekarang ni orang dah tak minat sangat ya, masyarakat ni, dengan kes 1MDB yang berjalan, kes ataupun sabitan bersalah Najib, setelah mereka melihat perkembangan-perkembangan setakat ini. Okey. So
sekarang kita balik kepada soalan, mungkinkah Najib menjadi Perdana Menteri? Okey, soalan ni terlalu rumit saya nak jawab sebab sudut dia banyak, ya. Tapi saya cuba ringkaskan untuk live ini, kemudian live-live lain saya akan perincikan lebih banyak. Okey, Zahid dia sekarang ketuai UMNO. Dan kita tahu dia pegang UMNO sebab dengan cara kuku besi, dan dia cantas semua yang menentang dia untuk kekalkan jawatan sebagai presiden. Kita tahu ataupun saya yakin ramai dalam UMNO, Akar Umbi, pemimpin bahagian cawangan ni semuanya menentang Zahid. Saya rasa anda pun sudah tahu. So Zahid bergantung pada satu kumpulan kecil yang saya telah jelaskan dalam live malam semalam. Jika sekarang dah 12.40, maknanya malam semalam lah. So jika anda terlepas, scroll ke bawah dan tonton. Dan bila awak berpaut pada kumpulan kecil untuk kekalkan kuasa, awak perlu berhati-hati sebab sama ada mereka boleh mati untuk awak atau awak terpaksa bergantung kepada mereka. Dan yang di sekeliling Zahid ni banyaknya pro Najib. So mereka akan benarkan Zahid, tetapi kalau Zahid buat sesuatu yang mereka tidak setuju, Zahid pun tidak ada kuasa sebenarnya. Mereka boleh atasi. Okey. Zahid suruh jangan kutuk PH dari dulu lagi, Puan Zarkashi tetap kutuk PH. Akmal tetap dengan pendirian dia, ya? So mereka ada kuasa dan mereka pro Najib. Okey. So kira UMNO ni, yang kawal UMNO ni, camp yang kawal UMNO ni sebenarnya lebih pro Najib. Tetapi mengapa tidak ada apa-apa langkah, ya, khususnya isu titah addendum yang dengan mudah boleh dijawab oleh kerajaan senyap, Anwar senyap, Peguam Negara senyap. Okey. Okey, ini kita patah balik kepada kenyataan Ong Kian Ming dalam sesi keluar sekejap. Apa yang dia katakan saya setuju. Ong Kian Ming berkata apa yang Zahid lakukan, lakonan. Zahid tak percaya, Zahid pergi tontonlah sesi keluar sekejap Ong Kian Ming, ada video dia bertular, ya. Nah, itu saya setujulah. Saya sependapat dengan Ong Kian Ming. Kerana jika Najib keluar, Najib akan jadi satu fenomena. Fenomena yang mungkin menarik China menyokong Barisan Nasional, dan malah di mahkota di Johor pada 2022, antara sebab kemenangan besar Barisan Nasional ialah faktor gelombang Najib pada ketika itu. Antaranya lah, bukan khususnya tapi antaranya. So kedudukan Zahid akan tergugat. Awak tengok bila menang di Johor, bila kemenangan besar, sampai bila mereka nak raikan kemenangan itu, Zahid ketepikan Ismail Sabri, Najib dibawa ke pentas dengan tepukan gemuruh jentera BN. Itu menunjukkan siapa Najib, siapa Zahid. So kedudukan Zahid selamat selagi Najib tidak dibebaskan. Itu fakta. Okey. So itu cerita dia. Sekarang ni nama Najib jika keluar, gelombang dia akan berlipat kali ganda. Itu saya boleh nampak. So sekarang Najib dalam penjara, Zahid berdamping dengan PH. So saya jangka PRU 16 akan diawalkan tahun depan. Mengapa saya dah berulang kali jelaskan, anda scroll dan cari sampai anda jumpa tajuk PRU 16. Now, jika PRU 16 belum persempadanan semula, dan itu yang saya jangka, dan jika Barisan Nasional boleh mengulangi strategi yang dibuat di mahkota yang berjaya meyakinkan pengundi tradisi PH untuk sokong calon UMNO, dan juga pengundi tradisi UMNO untuk sokong calon PH, jika dia boleh ulangi pada PRU 16, maka tidak mustahil kerusi BN akan meningkat sedikit, kerusi PH akan meningkat sedikit. Malah saya tidak tahu tahap mana ianya boleh meningkat silap-silap, dapat majoriti atau hampir majoriti dengan sendirinya tanpa bantuan Sabah dan Sarawak. Tapi saya rasa dia akan hampir majoriti, dengan Sabah Sarawak dia akan majoriti luar biasa. Okey. So sebab itu PRU mungkin diawalkan. Zahid ada banyak sebab untuk bersama
PH. Kalau dia bersama perikatan, kalau sekarang dia pergi runding bersama perikatan, belum berlaku persempadanan semula, perikatan campur UMNO akan menang terlalu besar sebab Melayu akan terujar. Sekarang dijangkakan perikatan ada sokongan 75 hingga 80% Melayu Islam. Kalau UMNO bersama, dan pengujaan orang Melayu ni akan menyebabkan jumlahnya meningkat berlipat kali ganda, mungkin boleh mencecah 85%. Silap hari bulan 85 hingga 90%. Of course, benda ni akan membawa kejayaan yang cukup gila luar biasa, dan perikatan akan mencapai hampir majoriti dengan itulah 90-100 kerusi campur UMNO lah. Tetapi UMNO akan jadi parti terkecil, dan kini pun parti lebih kecil berbanding Bersatu dan Perikatan. Maka dia tidak ada kuasa merunding. Zahid tidak boleh kata jadikan saya Perdana Menteri. Dan kita tahu Muhyiddin ni dia berangan-angan nak jadi Perdana Menteri. So impossible UMNO akan pergi, kerana dengan PH Zahid ada kuasa berunding. Nombor satu, sebab PH perlukan UMNO untuk kekal berkuasa, ya. Sebab kalau UMNO bersama Perikatan, Sabah dan Sarawak akan ikut. So PH perlukan UMNO. Nombor dua, Zahid adalah orang kedua berkuasa paling berkuasa dalam kerajaan. Dan yang paling penting lagi, Zahid sekarang ada jawatan penting yang boleh menjurus kepada dia menjadi Perdana Menteri. Dan esok, katakan PRU diawalkan, selepas PRU Zahid boleh tuntut, ya, dalam persempadanan semula. Contohnya pecahkan kerusi Bersatu, ya, UMNO nak rampas kerusi ni, tambah kerusi UMNO dan sebagainya, dan PH tidak boleh kata no. Okey. So PRU mungkin diawalkan, sebab kalau PRU dibuat selepas persempadanan semula dan Zahid dah tuntut macam-macam kerusi, dan dalam keadaan sudah nampak jika Zahid kekal bersama PH selepas persempadanan semula, dan jika PRU 16 lepas persempadanan semula, maka UMNO berkecenderungan dapat jauh lebih banyak kerusi berbanding Bersatu. Dan kemudian UMNO boleh pergi berunding dengan Perikatan. Dia kata UMNO boleh bagi tahu Perikatan, kau tengok persempadanan semula ni bakal untungkan UMNO jika UMNO kekal bersama PH. Jadi kalau nak runding ke? Kalau nak runding, bagi saya jawatan Perdana Menteri. So mungkin Zahid boleh beralih ke Perikatan. So saya jangka PRU 16 sebelum persempadanan semula. Okey. So PRU 16 katakan berlaku tahun depan 2025. Of course Anwar akan kekal Perdana Menteri. Okey. So bila Zahid nak jadi Perdana Menteri, katakan kerusi UMNO meningkat daripada 26 menjadi 36 katakan, ya. Dan dengan kerjasama dan sebagainya, mungkin MCA dapat beberapa kerusi, mungkin Barisan Nasional dapat 40 hingga 45 kerusi. Jadi Barisan Nasional menunjukkan peningkatan katakan, ya. Katakan, ya. So bila Zahid nak jadi Perdana Menteri, okey, mereka akan menjurus ke PRU 17. So dalam keadaan kerusi dah meningkat disebabkan jentera BN dan PH berjaya tarik penyokong, meyakinkan penyokong Cina sokong calon UMNO, dan penyokong UMNO sokong calon DAP sebagai contoh, Zahid akan menuntut lebih banyak kerusi bagi UMNO. So pada PRU 17, UMNO akan menjadi lebih kuat. Dan bila UMNO makin kuat, makin sukar untuk PH menandingi UMNO, kerana UMNO akan jadi sama kuat dengan PH. So PRU 17, ya, Zahid boleh tuntut jadi Perdana Menteri, ya. Boleh tuntut jadi Perdana Menteri. Kalau korang tak mau bagi saya Perdana Menteri, saya beralih ke arah Perikatan. Pada masa itu Perikatan akan lebih lemah, kerana Bersatu sama ada akan terlalu remah atau tak wujud lagi. Jadi UMNO boleh ajak PAS, dan saya jangka PAS akan setuju, dan Zahid akan jadi Perdana Menteri pada PRU 17. Okey. So setakat ini kesimpulannya, Zahid one way or the other, saya jangka akan jadi Perdana Menteri pada PRU 17. Okey, sekarang kita masuk Najib, ya. Oh, seperkara lagi, ya, sebelum saya sampai Najib. Tetapi ini, ya, jika UMNO bekerjasama dengan PH,
Untuk UMNO menang lebih banyak kerusi, anggapan yang saya buat ialah strategi yang diguna pakai di mahkota berjaya di peringkat persekutuan. Maknanya jentera BH dan BN seperti di mahkota berjaya meyakinkan semua pengundi di Semenanjung, pengundi PH sokong UMNO, pengundi UMNO sokong PH. Tetapi ini tertakluk kepada kemampuan UMNO mengawal jentera dia. Kerana di mahkota semuanya mereka kawal sendiri. Mahkota satu kerusi kecil, banyak pemimpin-pemimpin UMNO turun sendiri, mereka kurang bergantung kepada jentera yang tidak dikenali. Tetapi bila PRU, mereka terlalu bergantung kepada jentera orang-orang tidak dikenali. Dan kalau sabotaj berulang seperti mana berlaku pada PRU 15, di mana jentera dia ambil duit dari UMNO tapi dia suruh orang sokong perikatan kerana dia meluat dengan Zahid dan sebagainya, maka kejayaan di mahkota tidak boleh diulangi, maka UMNO akan jahanam. So ini adalah anggapan yang saya buat bahawa UMNO boleh ulangi kehebatan jentera dia di mahkota di peringkat persekutuan. Amat sukar. Okay? Tetapi jika dia berjaya kawal jentera dia, jika tidak berlaku sabotaj, mungkin UMNO akan meningkat. Dan kemudian pada PRU 17, UMNO akan jadi lebih kuat, dia akan tuntut jawatan Perdana Menteri. So one way or the other, saya jangka Zahid akan jadi Perdana Menteri pada PRU 17. Nampak ya? Nampak the game plan lah. Yang ini jangkaan saya lah. Okay, sekarang kita cerita Najib. Najib, dia dia ada kes 1MDB lah. Dia ada kes ini, kes itulah. Campur tolak busuk-busuk ada 10 tahun lagi. Tak campur kes, campur sabitan bersalah, sekiranya sabitan bersalah, kemudian penjara dan sebagainya, semuanya akan settle dalam 10 tahun lah katakan. Okay? So 10 tahun dari 2024 bila? 2034. Tetapi saya amat yakin lah, saya yakin lah, dalam 5 tahun hingga 6 tahun Najib akan dapat pengampunan. Selepas semua sabitan, hukuman dan bermula, dia akan dapat pengampunan. Pengampunan babak ni pun dia akhirnya akan keluar, ya. So lepas 5 tahun lah dia akan atau 6 tahun dia akan diampunkan dan dia sudah jadi orang bebas, ya. Boleh diampunkan sebegitu rupa, ya, seperti mana pengampunan Anwar, sehingga boleh bertanding dan sebagainya. So kita ambil 6 tahun dari sekarang lah. So 20-24 campur 6, 30. 20-30. Katakan PRU 16 tahun depan, 20-25. So PRU seterusnya bila? 20-30 atau 20-31, bergantung kepada bila Dewan. Kalau contohnya PRU 16 berlaku, contohnya lah bulan Oktober 2025 tahun depan. Tetapi selepas PRU, Parlimen bersidang 1 Januari 2026, maka PRU seterusnya ialah 2031. Okey. Maknanya pada PRU 17 Najib juga layak dipertimbangkan sebagai Perdana Menteri. Dia boleh. Dan gelombang yang akan dibawa oleh Najib ni akan menyebabkan UMNO akan berkembang dengan pesat. Okey. So adakah Najib akan tuntut jawatan Perdana Menteri? Saya kira tidak. Saya kira Najib akan guna strategi. Dia akan sokong Zahid sebagai Perdana Menteri. Dengan gelombang Najib dan dengan apa yang saya ceritakan tadi. Okey, so pertama, ya, Zahid perlu pastikan dia kawal jentera BN supaya pada PRU 16 tahun depan, katakan tahun depan, dia boleh pastikan tidak berlaku sabotaj seperti yang berlaku pada PRU 15 di mana jentera dia suruh sokong perikatan. So jika dia boleh kawal jentera dia dan mereka boleh guna strategi sama seperti di mahkota, maka penyokong PH akan sokong calon UMNO dan penyokong UMNO akan sokong calon PH. Kerusi UMNO mungkin meningkat. Okey. Bila kerusi UMNO meningkat, kemudian persempadanan semula, Zahid mesti akan tuntut pecahkan kerusi bersatu ke, tambah kerusi UMNO ke, ya. Kemudian menjurus ke PRU 17. Pada PRU 17 UMNO berpotensi menang lebih banyak kerusi. Tetapi jika Najib dah diampunkan dan layak bertanding, dan jika Najib dengan adanya gelombang bosku,
lagi banyak kerusi UMNO akan meningkat, silap-silap PH terlepas belakang UMNO, belakang Barisan Nasional, dan sokongan Cina pun akan meningkat, dan Barisan Nasional akan kembali sebagai satu kuasa yang bukan besar sangat tetapi lebih kurang macam pada PRU 14. Sekurang-kurangnya ada banyak kerusi. Dan kemudian UMNO akan jauh lebih besar, ya, Najib akan sokong Zahid, bersatu elak, dan mereka akan kerjasama dengan PAS. Najib akan sokong Zahid jadi Perdana Menteri. So, kalau kita lihat semua senario, saya jangkakan jika Zahid boleh kawal jentera Barisan Nasional pada PRU 16 menerusi kerjasama dengan PH, ada peluang, bukan satu garanti, tetapi ada peluang barisan naik dan Zahid akan jadi Perdana Menteri. Namun selepas PRU 17 Zahid dah jadi Perdana Menteri, Anwar akan terpinggir. Apa yang akan terjadi? Tekanan akan bermula agar Najib dijadikan Perdana Menteri. Sebab sokongan dalam UMNO terhadap Zahid bukan amat teruk. Tambah pula Najib dah bebas, memang akan tipis sokongan buat Zahid. Jadi Zahid akan jadi Perdana Menteri dalam keadaan tertekan, seperti mana Ismail Sabri jadi Perdana Menteri dalam keadaan tertekan. Dan lambat laun lah, sama ada dalam penggal yang sama atau pada PRU 18, Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri. Ini jangkaan kami. Sepintas lalulah. Ini jangkaan kami. Ya. One way or the other, Zahid akan jadi Perdana Menteri, cuma dalam keadaan yang tertekan, dan Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri. Ya. So, of course, cerita ni kalau nak rungkai lebih rumit berbanding dengan apa yang saya ceritakan, tetapi ini yang saya nampak masa depan. Sekarang sahaja ramai Cina kata kalau Najib kembali mereka tak keberatan. Bila saya tanya 1MDB dan sebagainya, mereka tak kisah. Ini reality, that's the reality on the ground. Cuba kamu pergi tanya FMT ke, Malaysia Kini ke, mana-mana media yang bawa cerita-cerita 1MDB. Kamu tanya mereka, readership artikel yang berkaitan dengan perkembangan 1MDB dapat sambutan tak? Kau dengar jawapan. Tak dapat sambutan sangat. Ya, bukan hangat, people don't care. Kalau anda pergi keluar, anda tanya golongan muda yang baru mengundi, mereka pun tak tahu sangat. And they don't care. Lebih-lebih lagi bila orang dah lihat satu kerajaan yang tertubuh, di mana sebelum tertubuh kerajaan ini, mereka mendedahkan salah laku Zahid, tetapi akhirnya mereka menaikkan Zahid. Ya, kalau dulu beria-ia berjuang untuk menentang Najib kerana salah laku Najib, tetapi tiba-tiba orang yang mereka tunjuk bukti hitam putih kononnya melakukan terlibat dalam skandal, mereka naikkan sebagai TPM. So orang dah tak kisah dah. Dan hakikat bahawa untuk mencapai matlamat, orang Cina sanggup menutup sebelah mata bila Zahid dinaikkan sebagai TPM, memberitahu anda mereka juga boleh tutup sebelah mata jika Najib naik sebagai Perdana Menteri. So saya nampak ada satu kecenderungan orang untuk mengharap Najib kembali sebagai Perdana Menteri di masa depan. Mengapa? Sebab mereka tahu di kalangan pemimpin-pemimpin yang ada setakat ini, belum lagi ada nampak yang berkaliber untuk menyelamatkan keadaan, dan mereka terkenang balik zaman Najib. Ini realiti yang awak perlu faham. Okay, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.